Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah 5 dan 6 bahagian 1 bagi tajuk pengekosan berasaskan aktiviti, in English Activity Based Costing, better known as ABC. Untuk bahagian 1 ini kita akan go through slide 1 sehingga slide 24. Antara objektif kuliah ini ialah membincangkan kepentingan kos seunit, menjelaskan mengapa pengekosan berasaskan fungsi mungkin menghasilkan pengiraan kos yang kurang tepat dan mengelirukan. Dari segi pengekosan berasaskan fungsi ini telah pun kita pelajari sebenarnya dalam kuliah yang keempat, iaitu tajuk perakaunan ataupun pengekosan untuk overhead kilang. Okey, dalam pengekosan untuk overhead kilang, kalau masih ingat, apabila kita mengira kadar jabatan tersebut adalah mengikut fungsi jabatan berkenaan. Katakanlah kita mempunyai jabatan memotong dan jabatan memotong tersebut digerakkan oleh buruh langsung, maka kadar jabatan memotong tersebut akan kita kira berasaskan kepada jam buruh langsung. Jadi ini dikatakan sebagai berasaskan kepada fungsi. Dan asas-asas yang kita gunakan ini adalah merupakan asas-asas yang selari dengan volume. Sebagai contoh, bila volume meningkat, maka jam buruh langsung juga akan meningkat. Bermakna kita mengandaikan bahawa kos overhead akan meningkat bila volume pengeluaran meningkat. Okey, seterusnya menjelaskan bagaimana sistem ABC digunakan dalam pengekosan produk. Okey, dan kita ada objektif yang keempat dan objektif yang kelima ni kita akan buat di bahagian kedua nanti. Okey. Tujuan ABC direka bentuk untuk memperuntukkan para pengurus dengan maklumat kos bagi pembuatan keputusan jangka panjang. Strategik ni merujuk kepada pembuatan keputusan jangka panjang. Jadi dia bukan digunakan untuk kegunaan operasi harian saja, tetapi juga untuk perancangan jangka panjang. Dan dalam kita membentuk sistem ABC ini, kita akan dapati bahawa pengenalpastian tingkah laku kos, iaitu kos-kos tetap dan kos-kos berubah, mungkin berbeza kerana ia tidak dilihat berasaskan kepada fungsi, tetapi ia dilihat berasaskan kepada aktiviti yang dijalankan. Nanti kita akan lihat contoh apa yang saya maksudkan di sini. Okey, so jadi dikatakan di sini ABC is a good supplement to our traditional costing system. Maksudnya di sini ialah bila mana kita melaksanakan ABC tidak berarti sistem pengekosan tradisional yang kita gunakan sebelum ini tidak boleh dipakai. So banyak syarikat yang mengimplementkan kedua-dua sistem. Satu adalah untuk tujuan pengekosan dan satu lagi adalah untuk tujuan pembuatan keputusan. Okey. So, maknanya ABC boleh digunakan untuk tujuan pembuatan keputusan. Okey. How costs are treated under ABC? Maknanya cara bagaimana accounting treatment layanan perakaunan itu adalah berbeza sekiranya sama ada kita menggunakan ABC ataupun traditional costing. So ia boleh dibezakan mengikut 4 cara. So as you can see here, 1, ABC assigns both types of cost to product. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah merupakan manufacturing cost, terdiri daripada bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan. Jadi bila traditional costing dalam mengira produk cost, maknanya dia hanya mengambil kira ketiga-tiga item ni saja. Bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan. Overhead perkilangan ini of course akan terbahagi kepada overhead perkilangan berubah dan juga overhead perkilangan tetap. Tetapi bila kita lihat kepada pengiraan produk cost dalam ABC, dia bukan sahaja mengambil kira
kos-kos produk tetapi juga mengambil kira kos-kos bukan perkilangan. So ada kos-kos perkilangan yang terlibat ya di dalam proses menyokong ya pengeluaran produk ini turut akan diambil kira ya sebagai kos produk. Sebagai contoh non-manufacturing cost, kos pengiklanan. Dalam ABC, kos pengiklanan akan di-charge kepada produk. Ya, argumennya ialah produk-produk yang berbeza akan memerlukan aktiviti pengiklanan yang berbeza. Ya, maknanya cara bagaimana iklan tu dilakukan, sama ada kita nak iklan kat TV ke, iklan kat surat khabar ke, billboard ke, ya, dan juga proses penyediaan aktiviti pengiklanan itu sendiri berbeza bergantung kepada konsep ya setiap produk tersebut yang kita nak promote. Ya, oleh kerana itu kita dapati bahawa kos pengiklanan akan berbeza-beza mengikut produk konsep. Ya, maka akhirnya ABC akan charge kos pengiklanan walaupun ianya merupakan kos bukan perkilangan, dia tetap akan charge kepada produk. Dari segi GAAP, ABC tidak diterima pakai ya untuk tujuan external reporting ya, generally accepted accounting principle ya, kerana dia melanggar ya prinsip-prinsip ya dalam perakaunan keuangan. Namun begitu ABC sangat sesuai ya digunakan untuk tujuan pembuatan keputusan ya dalaman bagi tujuan strategik ya jangka panjang. Okey. Okey. Perbezaan yang kedua ya di antara traditional costing dan ABC is that ABC does not assign all manufacturing costs to product. Ya, maknanya kalau dalam traditional costing semua kos perkilangan akan di-charge kepada produk. Tetapi dalam ABC terdapat ya sebahagian daripada kos-kos perkilangan yang tidak di-charge kepada produk. Okay. So kalau kita tengok kat sini, most but not all ya manufacturing cost di-charge kepada produk. Non-manufacturing, some of it di-charge kepada produk. So contoh ya manufacturing cost yang tidak di-charge kepada produk oleh ABC adalah seperti kos-kos tetap. Contohnya seperti kos-kos penyelenggaraan kilang, security kilang ya. Ini semua adalah merupakan kos-kos yang bersifat tetap, di mana walaupun tidak ada pengeluaran, katakan pada bulan tersebut tidak ada pengeluaran ataupun pengeluaran jatuh, ya, jumlah kos yang perlu dibayar untuk security kilang, ya, penyelenggaraan kilang, semuanya masih sama. Jadi oleh kerana ianya sama, argumen dia ia tidak ada berkaitan dengan produk, maka ia tidak di-charge kepada produk. Okey. So itu adalah merupakan perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga adalah dari segi cost pool ataupun kadar overhead. Ya, kadar overhead ataupun kadar aktiviti overhead. Okey, sebagai contoh, apabila kita menggunakan plant-wide overhead rate, kita dapati bahawa number of cost poolnya adalah paling sedikit, iaitu cuma satu kadar. Ya, sebab nama pun kadar kilang menyeluruh. Ya, jadi kita akan dapatkan cost overhead bagi satu kilang untuk sepanjang tahun dan kita akan bahagikan dengan anggaran aktiviti sepanjang tahun. So kalaulah anggaran aktiviti itu adalah berasaskan kepada jam buruh langsung, maka kita akan dapat satu saja kadar, iaitu kadar overhead sejam buruh langsung. Okey. Keduanya adalah kadar jabatan, ya, departmental rate. Okey, dalam kadar jabatan kita dapati bahawa bilangan cost poolnya adalah lebih daripada satu lah. Ya. So maknanya bilangan kadar dia mungkin 2, 3 bergantung kepada bilangan jabatan pengeluaran yang wujud. So kalaulah katakan terdapat 3 jabatan pengeluaran, jadi berkemungkinan besar kita akan mempunyai 3 kadar overhead, dikenali sebagai kadar jabatan. So jabatan yang pertama akan mempunyai kadar overheadnya sendiri, jabatan yang kedua juga akan mempunyai kadar overheadnya sendiri dan seterusnya. Now,
asas yang kita gunakan bergantung kepada asas yang kita fikirkan sesuai ya, untuk mencerminkan pergerakan overhead dalam jabatan tersebut. So kalaulah kita rasakan bahawa jabatan pertama ini banyak operasinya digerakkan oleh jam buruh, maka kadar overhead yang kita akan kira adalah berasaskan kepada jam buruh. Jadi kita akan dapat kadar overhead sejam buruh langsung. Jadi kalaulah katakan untuk jabatan yang kedua ni kita rasakan bahawa operasi perkilangannya adalah lebih digerakkan oleh jam mesin, maka kadar jabatan yang kita akan kira adalah sejam mesin langsung. Jadi kita akan dapat kadar overhead sejam mesin langsung. Okay. So yang ketiganya adalah kita dapati bahawa number of cost poolnya lebih banyak. Ya, jadi ini adalah untuk activity based costing. Ya, so kadarnya banyak sebab kita mengira ya kadar overhead berasaskan aktiviti. Jadi bila aktivitinya banyak, maka kadar overheadnya akan banyak sebab selalunya setiap aktiviti mungkin akan mempunyai satu kadar overhead. Ya, dan kalaulah kita rasakan kadarnya terlalu banyak, mungkin kita akan mencari beberapa aktiviti yang mirip ya dari segi operasinya. Jadi kita boleh gabungkan dan kita akan dapatkan satu kadar ya, yakni dinamakan sebagai cost pool ya, cost pool di mana 3 aktiviti mungkin kita akan kumpulkan dan kita akan mengira satu kadar untuk ketiga-tiga aktiviti ni, maka dapatlah dikurangkan ya bilangan kadar overhead. Ya, jadi tidaklah terlalu banyak. Okey, ini adalah dari segi number of cost pool. Okey, perbezaan seterusnya antara ABC dan traditional method adalah level of complexity. So biasanya, kalaulah level of complexity-nya adalah rendah, kita akan menggunakan plant-wide overhead rate. Ya, sebab operasi kilang tu sangat simple, jadi satu kadar pun dah cukup dah untuk mencerminkan pergerakan cost overhead. But bila level of complexity semakin meningkat, ya, jadi kita terpaksa menggunakan lebih daripada satu kadar lah. Jadi dalam kes ni mungkin kita akan menggunakan kadar jabatan. Okay. But ABC adalah sangat sesuai ya di dalam konteks di mana ya tahap kompleksiti sesebuah kilang itu sangat tinggi. Ya, maksud tahap kompleksiti ni adalah contoh bila mana suasana kilang tu diperlu digerakkan oleh pelbagai jenis mesin. Ya, dan produk yang dikeluarkan itu sangat banyak ya, dan mungkin customize produk ya, mengikut cita rasa pengguna. Jadi walaupun katakan kita menghasilkan sebuah kereta contohnya ya, tetapi customer specification untuk setiap kereta tu mungkin berbeza-beza. Jadi kita menghasilkan berdasarkan kepada customer order. Okey. Dalam situasi seperti itu, suasana kilang akan menjadi sangat kompleks. Ya, sebab ada mesin yang digerakkan mungkin oleh labor, ada mesin yang digerakkan secara mechanized, dan ada mesin yang mungkin digerakkan oleh secara otomasi, ya, high technology. Jadi bila keadaan ini berlaku, kita terpaksa menggunakan activity based costing kerana kita terpaksa mengenal pasti ya aktiviti-aktiviti yang terlibat dan memahami apakah sumber-sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti, dan seterusnya memahami ya produk mana menggunakan aktiviti yang mana. Ya, bila ini berlaku, maka kita dapatlah ya mengesan ya dan dengan cara mencharge aktiviti kepada produk berasaskan kepada penggunaannya. Jadi kalaulah katakan produk A menggunakan aktiviti 1, 2, 3, maka kos bagi aktiviti 1, 2, 3 ini akan di-charge kepada produk A. Tapi kalau produk B hanya menggunakan aktiviti 1 dan 2 saja, aktiviti 3 tak digunakan, maka cost overhead yang di-charge kepada produk B ni tadi adalah terhadap aktiviti 1 dan 2 saja, macam tu. Jadi akhirnya pengiraan overhead yang di-charge kepada produk akan menjadi lebih tepat. Okay. Okay, seterusnya perbezaan yang keempat adalah dari segi asas alokasi. Yang ini kita dah buat ya dalam kuliah yang keempat, di mana ya asas alokasi untuk traditional costing adalah usually volume measures, maknanya volume driven.
ya, digerakkan selari dengan volume. Seperti yang kita sering sebut, jam buruh langsung digerakkan oleh volume. Bila volume meningkat, ya, maka jam buruh langsung juga akan meningkat. Jadi kita andaikan kalaulah jam buruh langsung meningkat, maka cost overhead juga akan meningkat. Ya, so itu adalah asas-asas yang digunakan dalam traditional costing. Tapi kalau ABC, okay, asas-asas yang diguna untuk mengira kadar overhead, ada yang bergerak selari dengan volume, okay, tetapi ada juga, ya, penggunaan asas-asas yang lain, yang mana asas-asas tersebut mungkin tidak digerakkan oleh volume. Ya, sebagai contoh, bilangan pesanan. Ya, bilangan pesanan tidak digerakkan oleh volume, tapi digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh kelompok. Bilangan persediaan mesin, ya, tidak digerakkan oleh volume, tapi digerakkan oleh bilangan kelompok. Nanti kita akan explain, ya, apakah yang dimaksudkan tidak digerakkan oleh volume, tetapi digerakkan oleh lain-lain faktor. Okay. So, seperti yang saya sebutkan tadi, asas yang paling biasa, ya, digunakan adalah jam buruh langsung. Jam buruh langsung, ya, dikatakan di sini, direct labour hours work well when overhead increases as direct labour hours increases. Maknanya, tidaklah bermaksud dalam semua situasi kadar overhead yang diasaskan oleh jam buruh langsung ni tidak sesuai digunakan. Ya, ia sesuai digunakan jika memang, ya, sebahagian besar daripada cost overhead itu digerakkan oleh jam buruh langsung. Jadi kalau betul cost overhead yang dilibatkan digerakkan oleh jam buruh langsung, maka sesuailah untuk kita mengira, ya, cost overhead berasaskan kepada jam buruh langsung. Tapi dikhawatiri, ya, bahawa cost overhead sebenarnya mungkin tak banyak pun digerakkan oleh jam buruh langsung, tetapi lebih digerakkan oleh faktor-faktor yang lain. Okay? Jadi di situlah datangnya ABC yang cuba meningkatkan lagi ketepatan, ya, pengiraan cost overhead ini. Okay. So, dekat masalah, ya, in many processes, overhead is increasing while direct labour is decreasing. Ya, sebagai contoh, dalam proses yang melibatkan otomasi, ya, banyak high tech, ya, machineries. So, jadi penglibatan buruh langsung dah semakin berkurangan, tetapi cost overhead semakin meningkat. Ya, contohnya pelaburan-pelaburan ke atas mesin tersebut, ya, dan juga aktiviti-aktiviti overhead sokongan, ya, aktiviti sokongan kilang mungkin masih banyak dilibatkan. Jadi cost overhead meningkat, tetapi jam buruh langsung menurun. Jadi dalam konteks seperti ini, jam buruh langsung memang takkan sesuai untuk dijadikan sebagai asas untuk mengira kadar overhead. Okay. Right. Most overhead costs are not related to volume measures like direct labour hours. Ni trying to emphasize apa yang kita katakan tadi lah. ABC uses volume as well as other allocation basis not related to volume of production. Jadi tidaklah bermakna ABC langsung tak gunakan asas yang selari dengan volume. Di mana perlu, di mana wajar, ABC tetap menggunakan asas yang selari dengan volume. But on top of that, ABC juga menggunakan asas-asas lain, ya, yang mungkin tidak langsung selari dengan volume. Alright, perbezaan yang kelima. Ya, ABC, basis level of activity on capacity. Ya, jadi maknanya dia akan lihat kepada kapasiti pengeluaran sebenar lah. Ya, berdasarkan kepada pengeluaran yang dilibatkan. So, contoh traditional costing, the predetermined overhead rate is based on budgeted activity. Jadi bukan yang sebenar, ya. This results in applying all overheads including unused idle capacity, ya, to product cost. Jadi bermakna kalau kita masih ingat masa kita belajar perakaunan untuk buruh langsung, kita dapati bahawa idle capacity, ya, yang disebabkan oleh mesin rosak, menunggu bahan tak sampai, ya, ini semua akan tetap di-charge kepada produk sebab dia akan dianggap sebagai sebahagian daripada kos buruh tak langsung, overhead kilang lah, dan akan di-charge kepada produk. Tetapi, ya, kalau ABC, products are charged for the cost of a capacity they use.
not for the cost of capacity, they don't use. Jadi kalaulah maknanya produk tersebut tidak menggunakan kapasiti berkenaan ataupun tidak menggunakan kos yang terlibat tersebut ataupun tidak menggunakan aktiviti yang dijalankan itu, maka kos-kos berkenaan tidak akan di-charge kepada produk tersebut. Jadi dia dianggap sebagai apa? So contoh kat sini, unused capacity cost are treated as period cost. Maknanya tidak dianggap sebagai kos produk. Okay. Walaupun ia merupakan kos perkilangan, dalam traditional costing ia dianggap sebagai kos perkilangan kerana ia berlaku dalam kilang. Tapi dalam kes ini, kalau dalam kes ABC, ia dianggap sebagai kos tempoh. Itu sebabnya kita katakan bahawa ABC tidak boleh digunakan untuk external reporting, sebab dia tidak memenuhi keperluan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, macam MASB, IAS dan sebagainya. Okay. Alright, kita nak design ABC system. So kalau kita tengok kat sini, macam mana cara kita design ABC system. So kita ada cost object. Cost object maknanya tujuan kita mengira kos. Contohnya kita nak mengira kos produk. Jadi produk ni akan jadi cost object lah. Tapi boleh juga kita nak mengira kos untuk tahu berapakah kos yang terlibat untuk kita serve a particular customer. Pun boleh juga. So dalam kes ni, customer will become a cost object. Now, katakanlah cost object kita produk. Jadi dalam lain perkataan, kita nak mencari kos seunit produk tersebut. Jadi sebelum kita dapat mengira kos unit produk tersebut, dalam activity based system, kita akan mengenal pasti apakah aktiviti-aktiviti yang terlibat untuk mengeluarkan produk tersebut. Jadi hanya kos terhadap aktiviti ini sajalah yang akan di-charge kepada produk berkenaan. Okey, setelah kita mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terlibat, kita akan mengenal pasti pula apakah sumber-sumber yang diguna pakai. Contohnya macam kalaulah kita nak buat pesanan belian, kita akan melibatkan individu yang membuat panggilan tersebut. Kemudian kos telefon, survey-survey untuk tahu supplier mana yang lebih murah dan sebagainya, borang-borang yang perlu diisi. So ini semua adalah merupakan kos-kos yang terlibat bagi aktiviti pesanan belian, dan bila belian tu sampai pula akan melibatkan jugalah aktiviti-aktiviti tambahan seperti penyemakan, handling material, membawa turun material, simpan dalam store. Jadi kita trace untuk satu-satu proses tu apakah aktiviti yang perlu dilakukan. So once kita dah tahu dah apa sumber-sumber yang terlibat tadi, maka kita tahulah setiap sumber ini akan melibatkan kos. Contohnya pekerjanya tadi yang membuat panggilan tu perlu dibayar gajinya, kemudian kos telefon ke sana sini dan sebagainya perlu dibayar, kemudian survey-survey yang dibuat, mungkin travelling expenditure, pergi jumpa supplier, tengok reliable ke tidak, semua tu juga memerlukan sumber. Jadi akhirnya kita akan dapatlah kos untuk melaksanakan aktiviti pesanan belian itu tadi. Jadi dalam aktiviti based costing diandaikan bahawa mengapa kos meningkat adalah disebabkan oleh aktiviti. Jadi tanpa aktiviti kos takkan meningkat. Sebab apa? Tanpa aktiviti kita tidak memerlukan sumber untuk menampung aktiviti tersebut. Maka jika kita tidak perlu sumber-sumber ini, maka kita tidak akan libatkan kos. Nescaya wujudlah activity based costing, pengekosan yang berasaskan kepada aktiviti, sebab justifikasinya adalah penyebab kepada kos adalah aktiviti. Okay, designing an ABC system. So kita ada beberapa langkah for implementing activity system. So yang pertamanya adalah identify. Kita kena kenal pasti dulu aktiviti-aktiviti yang terlibat. Kemudian kita define aktiviti tersebut. Maknanya kita akan kelaskan dengan cara-cara tertentu. Nanti kita akan buat. Dan kemudian kita akan tentukan apakah ciri-cirinya yang boleh disesuaikan dengan kadar tertentu lah. Apakah asasnya, apakah penggeraknya. Okay. So jadi bila kita dah kenal pasti dan define aktiviti tersebut mengikut kategori tertentu, kita akan trace kos aktiviti tersebut
ya, kepada cost object. Sebab kita dah tahu dah aktiviti tersebut menggunakan sumber apa. Jadi kita akan tahu berapakah kos untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. Jadi sekiranya kos objek ini mengguna aktiviti tersebut, maka kita akan charge kos aktiviti tersebut kepada kos objek berkenaan. Okay. Assign cost to activity cost pool. Ya, jadi untuk setiap penggerak kos, ya, kita akan tentu kira ya kadar overhead itu tadi. Okay. Okay, kita akan kira kadar overhead, kemudian barulah kita akan charge cost kepada cost objek itu. Yeah. Okay. Prepare. Alright. Now, inilah langkah pertama tadi. Identify and define activities and activity cost pool. Ada 5 kat sini. So, kita ada unit level activity, kita ada batch level activity, product level activity, organizational sustaining activity, dan customer level activity. Okey, pengkelasan aktiviti. So, ada 5. Yang pertama ya, ialah unit level activities ya, ataupun aktiviti tahap unit. Are those that are performed each time a unit is produced. Yes. Sebagai contoh, power, machine hours are used each time a unit is produced. Jadi bermakna setiap kali kita menghasilkan satu unit produk, maka kita akan libatkan kilowatt hours, jam mesin langsung. Begitu juga dengan bahan langsung. So maknanya kos bahan langsung akan meningkat bila setiap unit produk dihasilkan. So maknanya semakin banyak unit produk yang dihasilkan, maka semakin tinggilah kos bahan langsung. So ini adalah merupakan contoh aktiviti yang bergerak selari dengan volume. So sifatnya adalah kos berubah. Yakni kos berubah yang selari dengan volume. Jadi dalam activity based costing, dia juga recognize ada aktiviti-aktiviti yang bergerak selari dengan volume. But on top of that, ada juga aktiviti-aktiviti yang tidak bergerak selari dengan volume, namun masih boleh dikategorikan sebagai kos berubah. Okey, contoh. Kita tengok yang kedua. Okey, pengkelasan yang kedua ialah batch level activities ataupun aktiviti tahap kelompok are those that are performed each time a batch of products is produced. Maknanya setiap kali satu kelompok, satu batch dikeluarkan, maka kos-kos bagi aktiviti ini akan meningkat. Sebagai contoh, aktiviti persediaan mesin. Okay, persediaan mesin ni maknanya kita kena set up, kita kena make sure the machine is in order before kita mulakan production. And then we have inspection. Mungkin kita akan inspect, menyimak dari segi kualiti bahan mentah, kualiti kerja dalam proses, ataupun kualiti barang siap itu sendiri. And then we have production scheduling yang biasanya akan dibuat mengikut setiap batch. And of course we have material handling. So material handling tu macam tu juga, kita tak handle material satu. Jadi kita kita akan handle dia in piles, in batches. Okay, let's look at an example. Machine setup. Okay, saya bacakan. Assume that in order to print a batch of 1,000 pieces of posters, a printer needs to set up in terms of warming up. Kena panaskan dulu. Replacing inks of various colours, untuk nak siapkan poster tadi. Programming the ink colours, sebab kita nak make sure colour tu tone dia betul, kepekatan dia betul, so it matches requirement untuk poster berkenaan. Okay, then kertas, shuffling of papers, placing new reams of papers, and then yang terakhir ni kita ada conduct trial run of say 40 posters for quality purposes. Jadi sebelum kita mulakan production yang pertama, poster yang pertama itu tadi, kita kena lakukan trial print run, maknanya kita kena print
at least sampai a maximum of 40 posters to ensure that posters tersebut adalah mengikut spesifikasi yang dikehendaki. Jadi bermakna yang trial run of 40 posters ni akan dianggap sebagai sebahagian daripada cost setup, ya, on top of yang lain-lain ni lah. Okay. Now kita tengok contoh. If the cost of the above setup activity is 50 per setup, maknanya dia dah kira, dia dah estimate setiap kali dia lakukan persediaan mesin mungkin mengambil masa 10 minit, 15 minit, ya, untuk setiap batch. Kos yang akan dilibatkan adalah RM50. Jadi kalaulah terpaksa lakukan 2, ya, aktiviti setup, maka kos persediaan mesin dah jadi RM100. Okay. Okay, now kita tengok. Katakanlah kalaulah maknanya satu batch, maksimum posters yang kita boleh print adalah 1000. Ya, dan untuk setup satu batch, ya, untuk setup mesin for one batch, kos kita adalah RM50. Jadi kos untuk produce, kos setup untuk produce 1000 pieces will be RM50 lah. Okay. Jadi kalaulah katakan kita nak produce 2000 posters, maknanya 2 batches, sudah jadi RM100. Kalaulah kita nak produce 3000 posters, dah jadi 3 batches. So cost setup kita dah jadi 150. So nampak, ya, kalau secara kasar kita nampak seolah-olah, ya, 50 untuk 1000. Okey, 50 lagi, ya, tambah 50 lagi, yakni 100 dah untuk 2000. Tambah 50 lagi dah jadi 150 untuk 3000. Seolah-olah kos tersebut dia meningkat mengikut volume. Tapi sebenarnya tidak. Okey, kita tengok, contoh. Katakanlah saya nak produce 500 pieces saja. Pada hari tersebut, pesanan yang ada hanyalah untuk produce 500 pieces of posters. So kita, pelanggan nak cepat, so kita tak boleh tunggu besok. So kita kena produce juga. So bila kita produce, maknanya how many batches ada? There's only one batch. So kalau macam tu, kos kita masih RM50 sebab dia tak kira. Bila kita set up mesin, nak produce satu poster sekalipun, kita terpaksa melalui, ya, perkara yang sama. Warming up the machine, ya, replacing the ink, ya, programming the colour walaupun satu, ya, satu tu mesti kena cantik, ya. And then of course, ya, kita masih terpaksa try run 40 pieces of posters juga. So berarti poster yang ke-41 tu baru dianggap sebagai produk siap, yang boleh dijual. Jadi di sini kita tengok bila volume drop kepada 500, cost setup kita masih sama. Sebab sebenarnya cost setup ni dia tidak berubah mengikut volume, tetapi dia berubah mengikut batch. Ya, bilangan batch kita masih 1. Okey, kita tengok contoh lain. Katakanlah pada hari tersebut jumlah poster yang perlu dicetak adalah 1200. Jadi, kalau 1200, kita perlukan berapa batch? 2 batches. Kenapa? Sebab batch yang pertama, kita akan produce sampai maksimum lah, capacity, which is 1000 poster. Okay, so kita ada baki lagi 200 poster yang perlu kita cetak. So, 200 poster ni, ya, terpaksalah kita mulakan untuk kelompok yang kedua. Jadi, untuk kelompok yang kedua, mesin tadi inknya dah tak cukup, ya, kertasnya dah tak cukup, ya, jadi kita kena lalui, ya, proses setup again. Ya, sebab bila kita berhenti, kita masukkan toner baru, ya, kita masukkan kertas baru, memang kita kena buat programming semula. Jadi all, ya, proses-proses setup asal tu kita kena repeat. So bila kita repeat, so the first batch dah RM50, the second batch, ya, akan jadi 100. Ya, jadi oleh kerana untuk menghasilkan 1200 pieces ni melibatkan 2 batches, maka cost setup kita dah jadi 100. Ya, jadi nampak, ya. Jadi cost setup dia tidak meningkat disebabkan oleh volume. Ya. Kalau ikut pergerakan cost disebabkan oleh volume, sepatutnya
Bila dah jadi 2,000 barulah kos naik 100, tapi ni tidak. Walaupun baru 1,200, kos kita dah double. Ya, jadi kalau saya tanya kos ni kos berubah ke kos tetap? Jawapannya ialah kos berubah. Tapi dia bukan kos berubah yang selari dengan volume. Dia adalah kos berubah yang selari dengan kelompok. Okay, so therefore setup cost varies with the number of batches, not volume. Itu penting. Okay, so pengkelasan yang ketiga, product level sustaining activities, atau tahap pengekalan produk, to sustain a particular product. Okay, are those that are performed as needed to support the various products produced by a company. Maknanya, kalaulah produk yang dihasilkan oleh syarikat tu ada beberapa jenis. Setiap jenis produk ni must be sustain through certain activities. Okay, contoh research and development. So maknanya katakanlah kita ada air fryer. Air fryer unik, memerlukan research and development yang khusus untuk to upgrade the product. Jadi kalaulah peruntukan untuk satu jenis R&D itu dalam 1 juta, maknanya belanja yang dilibatkan adalah 1 juta lah, sebab kita ada satu produk R&D which is air fryer kita. Tapi let's say kita ada another product, katakan kita ada conventional oven. So, untuk oven tersebut, kita memerlukan satu peruntukan khas R&D. Sebab kita tak boleh gabungkan, kerana kedua-dua produk ini unik, berbeza. Jadi, memerlukan usaha R&D yang berbeza. So, dah jadi 2 aktiviti R&D yang berbeza. So, kalau satu melibatkan kos 1 juta, maka oleh kerana kita ada 2 jenis produk yang berbeza, kita perlu peruntukkan kos R&D menjadi 2 juta. Regardless of how many volumes are produced. Maknanya walaupun katakan let's say air fryer kita akan produce sebanyak 100,000 dan jual pun 100,000. Berbanding dengan oven kita hanya akan jual 50,000. Okay. So, jadi walaupun volumenya berbeza, tapi kos R&D-nya yang kita peruntukkan sama. Untuk setiap produk. Jadi, since kita dah ada 2 jenis produk, maka kos R&D meningkat 2 kali ganda. So, kalau saya tanya again, sifatnya kos tetap ke kos berubah? Dia tak mungkin kos tetap. Sebab kalau kos tetap, tak kira berapa jenis produk yang kita ada, R&D-nya sama. Tapi dalam kes ni, kos R&D meningkat. So, adakah ianya kos berubah? Ya. Ini adalah example kos berubah, tetapi bukan kos berubah yang selari dengan volume, bukan kos berubah yang selari dengan kelompok, tetapi ini adalah contoh kos berubah yang selari dengan jenis, bilangan jenis produk yang kita keluarkan. Okay. Sama juga contohnya macam advertising. So, kita ada 2 produk yang berbeza. Kita tidak boleh combine the two together and do advertising. Sebab dari segi konsepnya semua berbeza. Jadi allocation of advertising mestilah khusus untuk setiap jenis produk. Jadi cost advertising akan meningkat bila kita ada lagi banyak jenis produk yang kita keluarkan. So, maka dia akan meningkat berkadaran dengan jenis produk. So, that is product level activities. Okay. Next adalah customer level activity. So, ini adalah merupakan tahap yang pengkelasan yang keempat. Customer level, which is activity tahap pengguna. So, relate to specific customers and are not tied to specific product.
Ya, dia tidak berkait dengan produk. So of course kalau dia tidak berkait dengan produk, maka dia bukan merupakan kos berubah yang selari dengan unit produk. Tapi dia selari dengan apa? Dia selari dengan customer. Okay, contoh ya, sales call. So bila kita nak buat sales call, ya, dia tidak khusus kepada berapa volume yang dia beli, customer tu beli. Dia beli 1 pun, kalau kita kena buat sales call, kita akan buatlah sales call. Kalau dia beli 1000 pun, kita akan buat sales call sekali saja. Jadi dia tidak bergerak sekali dengan volume, tapi dia bergerak sekali dengan seiring dengan customer. So kita ada katakan 2 customer. So kita akan call customer pertama, kita akan call customer kedua, regardless of volume each customer purchases, maknanya daripada kita, So sama juga macam entertaining customer. Jadi it doesn't matter dia beli banyak mana dan sebagainya, but for each customer kita kena entertain mereka, secara berasingan. Jadi kos entertainment akan meningkat, bukan berkadaran dengan volume, tetapi berkadaran dengan bilangan pelanggan kita. Okey, pengkelasan yang terakhir, yang kelima adalah facility level activities or organizational level activities. Aktiviti tahap kilang ataupun aktiviti tahap organisasi are carried out regardless of which customers are served. Maknanya dia tak kira customer mana, berapa ramai customer, regardless of which product are produced, pun tak ada kaitan dengan produk mana yang dikeluarkan, regardless of how many units are made, pun tak ada kaitan dengan volume produk yang dihasilkan. Jadi dia bukan aktiviti tahap unit, dia bukan aktiviti tahap kelompok, dia bukan juga aktiviti tahap produk, juga bukan aktiviti tahap customer. It is to sustain factories' general manufacturing processes or organisation. Dia adalah untuk sustain, untuk memastikan bahawa kilang tersebut dapat disediakan untuk tujuan proses pengeluaran. Contohnya seperti plant management, landscaping, maintenance. Then of course you have security, nak jaga kilang tersebut, and then on top of that, of course lah, you have like property taxes, depreciation on the factory building, dan lain-lain. Sebenarnya kos-kos ini, seperti saya katakan tadi, dia tidak berubah mengikut volume, dia tidak berubah mengikut jenis produk, juga tidak berubah mengikut customer. Jadi dia berubah mengikut apa? Sebenarnya dia tidak berubah mengikut apa-apa, kerana aktiviti tahap kilang ini adalah kos tetap. Sifat dia adalah kos tetap. So jadi dalam activity based costing, dia recognize juga kos-kos tetap, dan kos-kos tetap ini dikatakan dia tidak ada kaitan dengan produk, maka dia tidak di-charge kepada produk. So itulah sebabnya maka activity based costing ini tidak diterimalah untuk tujuan external reporting. Okay. So next, langkah yang kedua, so kita dah kenal pasti pengkelasannya. Jadi next kita kena identify apa aktiviti-aktiviti yang terlibat. Kemudian kita kena kenal pasti apakah penggerak kos kepada setiap aktiviti tersebut. So activities should only be combined within a level if they are highly correlated. Ni yang saya katakan tadi kalaulah katakan kita nak mengira kadar overhead untuk dalam activity based costing, setiap aktiviti tu boleh kita carikan kadarnya. Jadi kita dapat kadar aktiviti lah. Kadar aktiviti ni sebenarnya adalah kadar overhead. Kadar overhead pratentu kita tentukan lebih awal boleh. Tapi kalaulah kita mempunyai terlalu banyak aktiviti,
takkanlah setiap aktiviti satu kadar, maka kita boleh combine aktiviti-aktiviti tersebut kalau ianya saling berkait. Jadi dalam contoh ini kita dapati bahawa bila kita telah combine, maka bilangan kadar yang kita akan gunakan ataupun bilangan kadar yang kita akan kira akan berkurang lah. Jadi itu memudahkan proses pengiraan kos produk nanti. So when combining activities, they should be grouped together only at the appropriate level. Maknanya kalaulah aktiviti tersebut batch level, kita kalau nak combine dengan aktiviti lain kena pastikan bahawa aktiviti yang kita nak combine tu adalah juga dalam kategori yang sama, iaitu batch level juga. Tak bolehlah satu kita ambil aktiviti batch level dan satu lagi kita ambil aktiviti product level dan kita combine kan, tak boleh. It must be in the same level. Okay. Now, satu saya nak highlight kan, contohnya macam tadi bila kita buat aktiviti tahap kelompok, kita lihat bahawa setup tu adalah dianggap sebagai aktiviti tahap kelompok. Tapi ada satu item which is penyemakan, inspection. Inspection, kalau biasanya inspection adalah merupakan aktiviti tahap kelompok. Tapi ada kalanya inspection boleh jadi aktiviti tahap unit. Bila kita katakan inspection aktiviti tahap kelompok, ialah penyemakan itu dibuat ke atas setiap kelompok. Contohnya macam poster tadi. Poster tadi kita nak produce 1000 maksimum dalam satu batch. Jadi bermakna kalau ada 1000 kita akan inspect 40. Kita akan try run 40 yang pertama. Lepas tu kalaulah kita ada 500 pun kita akan inspect 40 juga. Kalaulah katakan ada 1200, batch yang pertama kita akan inspect 40. Batch yang kedua kita akan inspect 40 juga, walaupun ada 200 unit saja. So dah jadi 80. Jadi cost inspection ni kalaulah ia dilakukan ke atas kelompok, maka dia batch related. Tapi ada kalanya inspection dilakukan terhadap setiap unit, every item. Especially bila kita hendak mempertingkatkan tahap kualiti produk. Maka setiap produk kita perlu inspect. Kalaulah begitu sifatnya, maka inspection boleh menjadi unit related activity. Sebab dia proportionate dengan volume. Jadi kena hati-hati. So jangan hafal, aktiviti ni tahap ni, aktiviti ni tahap ni, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena faham cara bagaimana aktiviti itu dijalankan dan bagaimana pergerakan kos. Barulah kita boleh mengenal pasti aktiviti tersebut tahap yang mana satu. Okay. Alright. So, dari segi gabungan aktiviti-aktiviti untuk mengira kadar, so kita ada activity cost pool is a bucket in which costs are accumulated that relate to a single activity measure in the ABC system. So, maknanya contohnya kos memesan. Kita akan kira kos memesan base kadarnya adalah sepesanan. Jadi sepesanan tu adalah satu aktiviti measure lah untuk mengukur bilangan pesanan itu tadi. Okay? So sama juga persediaan mesin. Kita mungkin akan bahagikan dengan jam persediaan mesin. Jadi jam persediaan mesin tu adalah merupakan ukuran volume dalam penentuan kadar. Okay? Okay. So, di sini ada contoh dua jenis ukuran aktiviti ataupun ukuran volume. Satunya adalah transaction driver, based on transaksi, berapa kali kita buat. So, simple count of the number of times an activity occurs. So, maknanya berapa kali aktiviti itu dijalankan. Okay, saya bagi contoh. Katakan kita nak lakukan penyelenggaraan mesin. Okey, so kalaulah mesin-mesin yang ada tu adalah hampir sama,
So mungkin katakan kita akan ambil masa 10 minit untuk menyelenggara setiap mesin dan kita ada 10 buah mesin. So mesin pertama 10 minit, maknanya 10 minit. Mesin kedua 10 minit lagi. Mesin ketiga 10 minit. Jadi dalam kes seperti ini kita tak perlu kira volume berdasarkan kepada jam penyelenggaraan. Ya, bilangan mesin pun dah cukup. Ya, so maknanya kalau kita ada 10 mesin, 10 buah mesin, maka kekerapan penyelenggaraan kita adalah 10 kali. Jadi kita hanya kira bilangan nombor saja, ya, digerakkan oleh transaksi. So berapa kali kita buat, Okey. Berbeza dengan, ya, kalau kita nak mengukur dia berdasarkan kepada tempoh instead of bilangan, ya, bilangan penyelenggaraan, tapi kita ukur berdasarkan kepada jam penyelenggaraan. Okey, kita kena tengok dari segi kesesuaiannya. Contoh yang saya bagi tadi ialah kita ada 10 buah mesin dan mesin-mesin ini lebih kurang sama dan masa yang diambil untuk menyelenggara setiap mesin adalah juga lebih kurang sama, iaitu 10 minit each, ya. Tapi kalaulah mesin-mesin yang kita ada 10 tapi setiap mesin berbeza, ya, ada yang lebih sukar untuk kita selenggara, ada yang mudah. Jadi maknanya yang mudah mungkin mengambil masa 10 minit, yang sukar ada yang sampai 1 jam pun tak habis lagi untuk kita selenggara. Jadi kalau dalam kes seperti ini kita tidak boleh ambil kira bilangan. Ya, jadi ukuran volume kita adalah berdasarkan kepada jam. So mesin pertama 10 minit. Ya, mesin kedua 60 minit. So maknanya dah jadi 80 minit ukuran volume kita. Campurlah dengan mesin ketiga, keempat. So itu akan jadi anggaran jumlah volume jam penyelenggaraan yang bakal dilibatkan. So kita kena tengok, ya, kesesuaian sama ada kita nak gunakan, ya, transaksi sebagai ukuran volume ataupun kita nak gunakan tempoh, ya, sebagai ukuran volume. Okey. So, kita nak lihat, sebelum kita lihat kepada ABC, kita nak tengok model pengukusan produk berasaskan fungsian. Ini traditional costing. Jadi, kalaulah kos objek kita adalah keluaran, okay, maka dalam pengiraan kos produk, kita akan ambil kira bahan langsung. Dan bahan langsung ini dikesan secara langsung dengan produk yang kita keluarkan. So yang ini kita dah buat, ya, dalam kuliah kedua, ya, ketiga sebelum ni, perakaunan untuk bahan. Okey. Now, item yang kedua, kos produk yang kedua adalah buruh langsung. Buruh langsung juga kita akan kesan secara langsung, ya, kepada produk. Maknanya kosnya dikesan secara langsung untuk bahan, kos buruh juga dikesan secara langsung, ya, sebab kita memang boleh kesan secara langsung. Ya, sebab buruh khusus untuk pengeluaran khusus, bahan khusus untuk pengeluaran khusus, ya, produk khusus. Okey. Tapi kalau overhead, ya, kalau untuk overhead kilang, so kita dapati bahawa kita akan kumpul dulu kos overhead ini, ya, mengikut jabatan. Ya, so ini kita dah belajar dalam perakaunan untuk overhead. Contohnya, kos jabatan sokongan, kita akan pindahkan dulu ke jabatan pengeluaran. Akhirnya, kos-kos akan terkumpul, ya, di dalam jabatan, ya, pengeluaran itu tadi. Okay? Right. So, cara kita mengumpul adalah sama ada melalui pengesanan langsung, kalau kita boleh kesan secara langsung, ya, ataupun melalui penggerak kos, ya, yang sebenarnya kalau dalam kaedah fungsian biasanya sukar, ya, untuk kita mencari penggerak kos. Jadi selalunya bagaimana cara kita mengagihkan kepada kos jabatan pengeluaran tadi? Biasanya melalui pengagihan, ya, ataupun alokasi overhead yang kita belajar sebelum ini dalam kaedah urutan, ya, kaedah langsung dan kaedah timbal balas. So ini dianggap sebagai langkah pertama. Langkah pertama ialah mengagihkan kos overhead, ya, kepada jabatan-jabatan pengeluaran. Setelah terkumpul di dalam jabatan pengeluaran ini, barulah, ya, kita akan charge, ya, kepada produk berasaskan kepada penggerak, ya, penggunaan produk itu tadi. Contohnya kalau
jabatan tersebut digerakkan oleh jam buruh langsung. Jadi kita kena carilah berapakah jam buruh langsung yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut. So kita akan charge kepada produk. So ini adalah merupakan langkah yang kedua. So it is known as the two-stage allocation method for manufacturing overhead. Okay. Untuk activity-based model, kita akan mulakan dengan kos-kos, sumber. Contohnya sumber seperti kaki tangan, gaji kaki tangan itu tadi. Mungkin kita perlukan kalau kita pengangkutan, kenderaan, minyak, mungkin bahan-bahan, kertas dan sebagainya. So apa jugalah keperluan sumber untuk melakukan sesuatu aktiviti tersebut. So kita kena assign. So cost assign using driver tracing and direct tracing kepada aktiviti. So kita boleh kesanlah gaji pekerja A membuat pesanan. Jadi aktiviti pesanan kita akan charge gaji pekerja yang buat pesanan itu tadi. Dan ada special telefon. So bil telefon tersebut kita akan charge direct kepada aktiviti pesanan. Macam itulah tracing of sumber tu tadi kepada aktiviti. So once semua dah sumber-sumber kita dah kaitkan dengan aktiviti, jadi kita akan dapat kira lah berapakah kos-kos sumber tadi. So kos-kos sumber tadi tu barulah kita akan charge kepada produk. Bila kita nak charge kepada produk, kita kena pastikan bahawa produk tersebut menerima perkhidmatan berkenaan. So mungkin kita ada banyak aktiviti. So kena carilah, okey, produk A guna aktiviti yang mana. So kos bagi aktiviti yang diterima, perkhidmatan itu saja yang akan di-charge kepada produk tersebut. So kalau produk tersebut tidak menerima perkhidmatan dari aktiviti tersebut, maka tak boleh charge lah. So macam itulah kita akan assign berdasarkan kepada activity driver. Okay, so nanti kita akan tengoklah cara bagaimana kita kira. So, berakhir sudah untuk part 1 kuliah activity based costing. So pengiraan kita akan sambung dalam part kedua nanti. Okay, terima kasih.